Okey, ada yang baru masuk, Hafiz jadi kepada yang baru masuk, sila tulis nama, sebelah nama terus tulis kelas. Jangan awak tulis nama lepas tu awak enter bawah tulis kelas, tak nak macam tu. Tapi kalau dah terbuat tak apa, sebab takut nanti kawan awak terselang masuk chat tu kan. Jadi yang baru masuk tulis nama, sebelah nama terus tulis kelas. Okey, Ustaz share dekat awak. Yang pertama sekali mata pelajaran hafazan. Jadi mata pelajaran hafazan awak boleh keluarkan kitab, iaitu kitab Ustaz tak keluarkan kitab ni. Buka dulu. Okey. Baru boleh share. Okey, sementara Ustaz nak share ni, Ustaz nak ingatkan dekat awak, iaitu ketika Ustaz tengah mengajar, maka tutup mic dulu. Tutup mic, jangan supaya kawan awak tak terganggu nak dengar apa yang Ustaz ajar. Kemudian kalau ada soalan baru buka mic, kemudian tanya je. Ada apa-apa masalah pun boleh buka mic bagi tahu, ataupun boleh tulis dekat ruang chat dekat tepi tu. Nanti Ustaz akan baca. Okey, Ustaz share dekat awak, iaitu di sini adalah surah Al-Mutaffifin. Hari ini kita nak baca daripada ayat 1 hinggalah ayat 20. Sebelum ni kita dah baca iaitu ayat 1 hingga 15. Maka kita nak sambung hari ini iaitu ayat 1 hingga ayat 20. Ustaz akan baca dahulu daripada ayat 1 hingga 20. Dengarkan, pasti dengarkan dan ikut sama-sama, tapi tanpa buka mic lah. Awak baca je sendiri. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Kemudian barulah Ustaz minta beberapa orang untuk baca daripada makwah 1 dan makwah 2. Okey, Ustaz mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jadinya itulah bacaan daripada ayat 1 hingga ayat 10. Selanjutnya Ustaz nak minta, Ustaz tandakan dulu, Ustaz nak minta untuk baca daripada ayat 1
Daripada ayat 1 sini sampai ayat 5 dahulu. Sampai sini Ustaz dah tandakan. Ustaz nak minta siapa Akil Harith ada tak? Ada Ustaz. Okey, silakan Akil Harith daripada ayat 1 hingga ayat 5. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang sangat bagus, bacaan yang sangat lancar. Okey, terima kasih, tahniah kepada Akil Harith. Untuk seterusnya adalah sambungan. Kita highlightkan lagi sambungan dekat sini. Kita sambung daripada ayat 5 sampailah ayat 10. Ustaz tandakan dengan warna biru. Daripada sini sehingga ayat 10 sini. Okay, Ustaz nak minta haizuran daripada Makwah 1. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat 6 Ustaz. Ayat 6. Yauma yakumum nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Panjang sikit. Wa ma adraka ma sijjin. Ka ni pendek. Kama sijjin. Kitabum marqum. Wailul yauma izil lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang bagus. Tahniah haizuran, lancar bacaannya. Okey, cuma Ustaz ada tanda sikit-sikit dekat sini kan. Ini cuma panjang pendek harakatnya yang kena perbaiki sikit. Cuma yang ni contohnya tadi kan. Kalla inna. Awak baca dua harakat. Inna. Jadi sepatutnya tak ada harakat. Kalla inna kita. Itu je. Kemudian yang ni pula tadi terbaca pendek. Sebab tu yang awak nampak panjang kan. Wa ma panjang lagi. Tadi awak baca wa ma adra. Jadi kat situ pendek. Dia kena panjang-panjang. Kemudian kat sini ka ni tadi terbaca panjang. Jadi sepatutnya pendek. Itu je panjang pendeknya. Yang ini marfu. Kemudian yang kat sini ni kan kita nampak tanwin. Lepas tu kita nampak ya kan. Jadi kita masukkan ya dekat sini. Wailul. Bukan kita wailul. Wailul tu lam. Tapi kita nak masukkan ya. Wailul yauma idzil lil mukazzibin. Macam tu. Tapi secara keseluruhannya bacaannya yang bagus. Cuma panjang pendeknya tu dia sikit. Okey, seterusnya sambungan daripada ayat 10 ni, maka mulalah dengan ayat 11 kan. Ayat 11 sampailah ayat 15. Muat tak sini? Okey, muat sampai sini. Ayat 15. Okey, yang ini pula Ustaz nak minta perempuan. Ustaz nak minta Syazwani. Syazwani silakan baca daripada ayat 11 hingga 15. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu din asim. Iza
عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang sangat bagus, sangat lancar. Okay, tahniah Syazwani. Ustaz tak ada nak tanda sebab semuanya betul. Cuma tadi line-nya sangkut-sangkut sikit. Mungkin line awak slow sikit kot. Jadi Ustaz dengar macam tak jelas sangat lah. Sangkut-sangkut. Tapi semuanya tak ada salah. Semuanya betul. Okay, sampailah ayat 15 tadi kan. Okay, tahniah. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula iaitu pada ayat 15 hingga 20. Ustaz highlightkan dengan warna purple ni. Daripada sini ayat 16 kan, sampailah ayat 20 sini. Okey, Ustaz nak minta siapa ya? Ya Ustaz tengok kat chat lah. Ustaz tengok kat chat pula. Tengok kat dekat sini sebab tak nampak sangat. Faiz. Nak perempuan sebab dah dua lelaki. Syazwani makwa berapa? Satu nak perempuan. Khairin boleh Khairin. Khairin makwa dua kan? Syazwani makwa satu kan? Tak ada Khairin. Lain slow yang Khairin. Okey tak apa. Ain lah Ain. Ain Balkis. Ustaz, Syazwani makwa 2 lah tadi. Oh, Syazwani makwa 2. Makwa satu lah. Syafiqah Najwa makwa 1. Ada tak Syafiqah Najwa? Syafiqah makwa 1. Ya okey. Ada tak Syafiqah? Iris ke? Iris makwa 1 kan? Ada tak ada? Iris, Syafiqah. Syafiqah makwa berapa? 2. Alamak, Syafiqah makwa 2. Okay, makwa 1 siapa yang nak baca? Ada tak? Kasih Ustaz. Kasih boleh kasih. Kalau tak apa, kita ambil makwa 2 lah. Kita ambil makwa 2, Ustaz nak minta Ain Balkis. Boleh Ain? Ada Ustaz. Sila baca daripada ayat 16 hingga 20. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun mahkum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan bagus, bacaan yang lancar. Okay, tahniah dekat Ain, bacaannya sangat bagus. Okay, cuma sikit je dekat sini, iaitu dekat Illiyin kan kita nampak ada sabdu dan ada sabdu. Apa? Nanti bahasa apa? Nanti bahasa apa? Nanti lepas ni? Lepas ni munakahat. Okey. Okey, tadi tu dekat sini. Illiyin. Yang Ain baca tadi Illiyin. Lebih kepada Illiyin. Jadi kat sini tak ada sabdu yang lam ni. Kat sini bacaannya macam tak ada sabdu. Jadi kalau ada sabdu, kita akan naikkan dia. Illiyin. Macam tu. Jelaskan bacaan tu. Illiyun. Jadi yang ni Ustaz dengar Illiyun macam tu. Maksudnya sabdu kat sini je. Tak, sabdu juga kat sini juga. Jadi kita kena naik kat sini
Lepas tu naik lagi kat ya. Li, yun. Baru bacaan tepat. Okey Tania, itu adalah bacaan dari 1 hingga 20. Lagi sekali Ain. Ain dah hafal dari semua kan? Boleh tak Ustaz nak test Ain? Sampai ayat berapa? Daripada ayat 1 sampai ayat 20 je. Okey, kejap Ustaz tutup dulu depan ni. Okey, silakan Ain bacaan daripada ayat 1 hingga ayat 20. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyawmiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, sekejap Ain. Kalla. Sekejap. Sekejap. Okey, dekat sini. Kalla bal. Jadi awak kena berhenti dulu. Kalla bal rana ala qulubihim. Macam tu. Okay, cuba. Kalla bal rana ala. Kat sini kan? Kat sini yang Ustaz ada gariskan ni kan? Berhenti dekat sin ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Berhenti tapi Ain tak tarik nafas. Berhenti macam tu je. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaannya bagus. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Okey, Ain dah betul lah. Kat sini dah betul. Illiyun. Itu dah betul. Cuma sikit-sikit je panjang pendeknya. Tak banyak. Rasa dalam 3 tempat lebih kurang macam tu. Contoh saya pakai yang ni, iaitu lamah jubun. Tadi lamah jubun. Kan lamah jubun. Patutnya lamah jubun. Tu. Kemudian sikit je kat sini. Summa yuqalu. Ni dah terpanjang. Summa yuqalu hadha. Patutnya summa yuqalu hadzal ladzi. Macam tu. Itu je lah, cuma sikit-sikit. Dalam 3 ke 4 tempat je macam tu. Yang lain semua dah okey dah, cantik. Okay, Alhamdulillah. Tahniah Ain. Okey. Sadaqallahul azim. Maka selesailah kita punya surah Al-Mutaffifin pada hari ini. Kita nak teruskan untuk pelajaran kita, iaitu tentang munakahat. Ya, betul. Tentang perkahwinan. Suka ya awak tentang perkahwinan? Okey, jadinya kita nak belajar hari ini tentang khuluk. Khuluk iaitu tebus talak. Kita mulakan sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita dah belajar iaitu tentang talak ta'liq. Betul tak? Talak ta'liq ni adalah talak yang bersyarat. Dia menyatakan talak itu dengan syarat-syarat yang tertentu.
Sebagai contoh yang kita dah belajar dah yang minggu lepas, Ustaz bagi contoh tentang perbuatan. Jika awak buat begini, maka jatuhlah talak kepada awak. Maka teruslah, kalaulah isteri dia buat macam tu, teruslah dia bercerai, iaitu teruslah jatuh talak kepada isteri dia. Itu talak ta'liq. Talak khulu ini adalah talak dari segi tebus talak, iaitu adanya bayaran. Macam mana kita nak tengok? Nanti Ustaz terangkan lagi lebih jelas. Kita nak tengok dulu tentang pengertian, iaitu apa ini pengertian khulu. Masih lagi dalam tajuk penceraian, talak, tapi ini adalah dalam bentuk khulu. Kita dah belajar talak macam biasa, talak yang teruskan, saya ceraikan awak, itu talak biasa. Kemudian kita belajar talak ta'liq. Talak ta'liq dia ada syarat pula, saya ceraikan awak sekiranya awak macam tu. Yang ini pula talak khulu adalah khulu ni adalah tebus talak, iaitu dia menggunakan bayaran. Macam mana kita akan tengok. Khulu maksudnya adalah dari segi bahasa bermaksud tanggal. Tanggal ni maksudnya tanggallah dia punya hubungan tu. Okey, kemudian khulu dari segi syarak pula kita tengok. Khulu dari segi syarak adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Okey, nanti Ustaz terangkan lagi, tapi sekadar untuk fahaman awal-awal ni, kefahaman awak, ini adalah bila penceraian ni berlaku dengan bayaran. Bila isteri dia melakukan bayaran ini, maka mereka pun bercerai. Macam tu. Ini untuk awal dulu. Okey, nanti Ustaz terangkan lagi, iaitu kita nak tengok dulu tentang dalil di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Sebelum tu nak betulkan sikit dalam kitab awak ni awak betulkan. Dekat ini tak ada. Ayat ni tak ada. Ayat ni sampai sini sahaja. Lepas tu barulah titik. Titik-titik ni maksudnya selepas ni ada ayat lagi. Macam tu. Yang ini dia terkopi 2 kali kot. Fi maftadat bihi, ni pun sama, terkopi. Jadi ini tak ada. Ayat daripada sini sampailah sini yang dia nak tunjukkan kat sini. Okay, yang apa maksud titik-titik ni? Titik-titik ni maksudnya sebelum ni ada ayat lagi. Ayat ni panjang. Kalau tak awak boleh tengok dekat surah Al-Baqarah 229. Selepas ni pun ada ayat dia lagi. Tapi bukan yang ni. Ni salah. Jadi awak potong, gariskan. Okey, Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Apa maksud dia? Maksudnya adalah, oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran iaitu tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Okey, ini adalah dalil dalam Al-Quran bahawa di dalam Al-Quran telah dinyatakan bahawa hukum untuk khulu ini adalah harus. Kerana apa? Allah kata dalam Al-Quran mereka tidak berdosa. Tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak. Ustaz gariskan kat sini. Ini diambil sebagai dalil untuk hukum khulu tersebut. Hukum khulu ini adalah harus. Okay, kita tengok lagi pada muka surat seterusnya. Ini adalah contoh daripada hadis. Kita nak tengok terus hukum khulu. Hukum khulu, Ustaz tandakan kat sini dengan warna kuning. Hukum khulu adalah harus. Ini harus. Maksudnya harus, ianya boleh dilakukan. Ianya boleh dilakukan. Ada nak masuk? Nak masuk. Okey, Alif masuk. Okey, seterusnya Ustaz sambung lagi. Iaitu kemudian khulu ni hukumnya harus. Okey, Ustaz ceritakan khulu ni macam mana berlaku apabila biasanya suami kan yang menceraikan isteri kan. Tetapi sekarang ini adalah situasi di mana isteri dia nak minta cerai dengan suami. Maka ianya boleh dilakukan secara khulu. Khulu ini adalah apabila isteri memberikan bayaran ataupun jumlah wang ke, jumlah harta ke,
jumlah sesuatu yang bernilai lah, barang yang bernilai kepada suami dengan sirah, dengan ijab kabul, dengan ucapan untuk talak. Dinamakan khulu'. Jadi dalam benda ni berlaku ketika zaman Rasulullah lagi. Ada satu sepasang suami isteri di mana suami dia ni seorang yang baik, suami dia ni seorang yang soleh, setiap hari melakukan perkara yang baik, solat sunat apa semua. Tetapi isteri dia ni nak minta cerai kepada suami dia sebab isteri dia, perkahwinan mereka ni berlaku atas desakan ibu bapa, atas keputusan ibu bapa mereka. Jadi mereka suami isteri ni tak ada rasa cinta ataupun kasih sayang lah. Maka bila isteri dia rasa tak ada macam tu, isteri dia macam tak nak berlaku dosa pada suami dia. Takut berlaku dosa sebab apa? Isteri dia tak cintakan suami dia. Takut bila semasa perkahwinan mereka, isteri dia buat sesuatu yang dilarang, yang haram. Maka dia pun berjumpa kepada Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, suami saya macam ni bagus apa semua, tetapi perkahwinan mereka ni perkahwinan atas dasar ibu bapa yang suruh. Maka isteri dia kata isteri dia tak ada rasa cinta ataupun kasih sayang kepada suami dia. Maka Rasulullah pun kata, adakah isteri dia ni ada harta? Lepas tu isteri cakap pun ada, oh saya ada harta. Maka Rasulullah kata boleh gunakan harta itu untuk membuat tebus talak, iaitu khulu'. Maka dekat sini perkara ni harus, bukanlah disuruh, tidak, tetapi boleh dilakukan. Ketika mana isteri tu nak minta cerai, ianya boleh dilakukan dengan cara khulu'. Okey, macam mana cara dia? Kita nak tengok macam mana cara ni berlaku. Okey, pertama sekali kita nak tengok tentang rukun khulu'. Okey, rukun khulu' ni ada 5. Rukun ni maksudnya perkara-perkara yang mesti ada dalam khulu'. Jadi rukun khulu' ada 5. Yang pertama mesti ada suami. Suami dia yang mukallaf. Apa tu mukallaf? Mukallaf ni adalah orang yang baligh lagi berakal. Maksudnya dia baligh, kemudian dia berakal, dia boleh berfikir dengan waras. Dan yang kedua adalah pembayar tebus talak. Pembayar tebus talak ni boleh sama ada isteri ataupun orang lain yang sanggup membayarkannya, tetapi dengan harta isteri tau. Iaitu pembayar tebus talak isteri atau orang lain yang sanggup membayarnya. Mestilah pembayar tersebut sanggup membayarkannya, membayarkan bayaran tersebut. Kemudian yang ketiga adanya sirah. Sirah ni iaitu lafaz ijab dan kabul. Masa isteri tu serahkan duit tu ke ataupun serahkan bayaran tu, ada ijab. Suami pula terima bayaran tersebut, ada jawapan dia. Macam tu, ada ucapan dia. Okay, yang keempat mesti ada bayaran. Bila ada bayaran barulah berlakunya khulu'. Okay. Kemudian yang kelima, bud'un. Bud'un ni maksudnya isteri berada dalam hak suami. Mereka masih berada dalam perkahwinan. Bukan mereka dah bercerai dulu ke apa ke, tak. Mereka masih dalam perkahwinan. Suami ada hak kepada isteri, maka benda tu barulah boleh berlaku untuk khulu'. Okey. Seterusnya syarat khulu'. Syarat khulu' dia ada 4 sebenarnya. Kat sini salah. Kat sini dia ada typo. Jadi ustaz nak awak betulkan. Kat sini dia tulis khulu' mempunyai 3 kan. Ni awak gariskan pakai pensel. Awak tulis ada 4. Macam ni. Ustaz highlightkan lah. Nampak sikit. Highlightkan warna kuning. Khulu' mempunyai, ni dia, 4 syarat. Sebab apa 4? Ini 1, syarat suami dan isteri. Maksudnya syarat kepada suami dan isteri tersebut. Kemudian yang kedua ini, syarat benda yang menjadi penebus talak. Syarat barang tersebut, bayaran tersebut. Bayaran tu mestilah macam mana. Kemudian syarat sirah. Syarat sirah ni syarat ucapan tu. Syarat lafaz ijab dan kabul tu. Okay. Kemudian yang keempat adalah syarat bud'un, iaitu syarat yang tadi kita tengok adalah hak suami ke atas isteri tu macam mana. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau syarat untuk suami dan isteri, suami isteri ni mestilah hendaklah mempunyai kuasa. Suami hendaklah orang yang mempunyai kuasa menceraikan isteri. Maksudnya dia ada kuasa, dia ni tidak gila. Kalau dia gila, dia tak boleh nak ceraikan suami dia. Tak boleh nak ceraikan isteri dia. Dia mesti berada dalam keadaan yang sempurna. Akal dia waras, dia dah balik.
Macam-macam lagi lah untuk orang yang ada kuasa untuk menceraikan. Dinamakan mutalik. Okey, kemudian isteri hendaklah orang yang berakal dan dapat mentadbir hartanya dengan sempurna. Isteri dia ni pula bila dia nak minta khuluk tu, dia nak buat secara khuluk tu, maka isteri dia pun sama juga, kena berakal. Tak bolehlah dalam keadaan yang tidak waras ataupun gila. Okey, yang kedua adalah syarat benda. Kita nak buat bayaran tu dalam macam mana? Iaitu hendaklah harta yang berfaedah dan bernilai pada syarak. Harta tu mestilah bernilai, ada nilai dia. Kemudian harta yang halal lagi suci. Kita tengok sikit-sikit je lah, sebab banyak lagi ni. Kemudian syarat sirah. Sirah ni apa? Lafaz huluk. Sama ada sharih ataupun kinayah. Kita dah belajar. Sharih ni jelas, nyata. Saya ceraikan awak macam tu. Kalau kinayah, saya lepaskan awak. Kinayah kan dia macam berbunga. Jadi bila saya lepaskan awak, secara kita fahamnya dalam-dalam, oh maksudnya apa? Dia ceraikan kita. Macam tu. Okey, kemudian kalau contohlah sharih, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM1,000. Nampak? Ada nilai bayaran dekat sini. Sama ada dia boleh letakkan harta, dia boleh letakkan dalam bentuk wang, dia boleh letakkan dalam bentuk benda, harta benda, macam-macam. Jadi, tapi dia dalam bentuk yang bernilai lah barang tu, bayaran tersebut bernilai. Ataupun contoh yang kedua, aku lepaskan engkau dengan bayaran RM1,000. Nah, dekat sini dia gunakan cerai. Cerai ni maksudnya jelas lah. Oh, cerai, faham. Tapi kalau aku lepaskan, maknanya kita kena faham betul-betul lepaskan tu apa? Okey, lepaskan tu maksudnya cerai. Ini kinayah. Kinayah ni dia macam tak direct terus. Dia berbunga sikit. Okey, kemudian mestilah lafaz ni diucapkan. Okey. So ini kita akan tengok lagi berlaku ijab dan qabul. Okey, betul. Okey, kemudian ni berlaku ijab dan qabul. Contoh qabul, qabul ni terima. Maksudnya suami pun cakap aku setuju atau aku terima. Maka benda tu dah jadilah. Okey, syarat wudu'un ni senang, isteri masih milik suami. Dalam tempoh perkara ini berlaku, situasi ini berlaku, isteri tu masih isteri kepada suami tersebut. Mereka bukanlah dah jadi bekas suami isteri ke tidak. Mereka masih dalam hubungan perkahwinan. Barulah ianya menepati syarat untuk berlaku perkara khuluk ni. Okey, seterusnya sebab berlaku khuluk. Ini antara sebab berlaku khuluk. Kita tengok situasi pertama, perselisihan dan hubungan yang tidak harmoni antara suami isteri. Andai kata mereka bergaduh, kemudian suami ni tak nak menceraikan isteri dia. Bila suami tak nak menceraikan isteri dia nak suami dia ceraikan dia. Maksudnya isteri dia dah tak sanggup. Maka isteri pun buat macam ni. Abang ceraikan saya bagi abang RM1,000. Benda tu dah jadi. Itu dah jadi khuluk. Maka bila suami cakap aku terima, maka bila isteri dia buat bayaran tu, maka teruslah terjadi khuluk tersebut. Itu situasi pertama. Okay, situasi kedua pula, isteri tidak suka perangai suami yang buruk. Andai kata suami perangai dia buruk, kemudian isteri dia tak suka, memang tak boleh nak hidup bersama. Suami pula tak nak ceraikan dia secara talak yang biasa tu. Jadi maka pun isteri pun cakap dekat suami tu, awak ceraikan saya akan bagi awak RM1,000. Maka suami setuju, maka jadilah khuluk. Macam itulah. Okay, kita ambil lagi contoh lagi. Contoh yang ketiga, suami tidak menunaikan tanggungjawab terhadap agama. Contohnya suami dia tak solat ke, suami dia memang tak menjalankan apa yang agama suruh, perintah agama yang wajib. Contohnya puasa tapi tak puasa dalam bulan Ramadan tu. Maka isteri dia tengok, dah cuba dah nasihat, dah cuba dah motivasi ke apa ke, tapi masih tak berubah. Jadinya apa? Isteri dia pun boleh berbincang, boleh melakukan khuluk ni lah. Cakap dengan suami dia macam yang tadi tu, minta cerai macam tadi. Yang keempat, last lagi kita tengok, isteri tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai isteri atau berperangai buruk. Ini bila isteri pula yang berperangai buruk. Dia katalah isteri dia berperangai buruk, dia tengok suami dia baik sangat. Jadi dia macam tak sanggup, dia akan macam memberikan kesan buruk kepada suami. Dia sendiri yang tak sanggup. Maka dia pun cakap dengan suami dia, saya nak minta cerai, lepas tu saya bayar dengan bayaran macam ni. Maka suami dia pun kata, iyalah, setujulah. Tak nampak ustaz, apa yang tak nampak? Maka jadilah talak khuluk tersebut.
Tak nampak, dia tertutup. Line saya tak okey. Okey, tak apa. Sikit je hari ni. Okey, kemudian, iaitu Ustaz sambung lagi. Ini tadi sebab-sebab. Contoh-contoh situasi lah. Okey, yang seterusnya pula contoh lafaz khuluk. Jadi antara lafaz khuluk yang terjadi, suami pun cakap dengan isteri dia, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM2,000. Ini suami yang cakap. Suami berkata kepada isteri, suami berkata kepada isteri, lalu isteri dia pun menjawab, saya setuju. Ini daripada suami. Ini contoh daripada suami. Kalau contoh daripada isteri pula yang ni. Isteri pun berkata kepada suami, ceraikan aku akan beri engkau RM1,000. Lepas tu suami pun cakap apa? Aku talak engkau dengan bayaran RM1,000. Boleh macam ni juga. Ini contoh daripada isteri pula. Isteri yang minta. Macam tu. Okey. Selesai. Ada apa-apa soalan sebelum Ustaz nak pergi kepada kadar bayaran? Okey. Tak ada. Faham? Okey. Tak ada. Okey. Ustaz teruskan lagi. Ada. Tak ada. Ya. Okey. Jadi Ustaz teruskan lagi iaitu kadar bayaran huluk. Jadi adakah huluk ni adanya bayaran ataupun huluk ini tak ditetapkan kadar bayaran dia. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat kadar bayaran huluk itu mengikut kerelaan kedua-dua pihak. Maksudnya tak kisahlah berapa bayaran dia, berapa kadar bayaran dia, asalkan kedua-dua suami isteri itu dapat menerima dengan rela bayaran tersebut. Okey, macam tu. Okey, seterusnya permasalahan huluk. Kita nak tengok suami diharuskan melafazkan khuluk ketika isterinya berada dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci. Maksudnya harus melafazkan ketika diharuskan, maksudnya boleh. Tak jatuh hukum haram, tak jatuh hukum berdosa. Tak sama seperti talak. Kalau yang ini khuluk diharuskan, maksudnya boleh. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ini antaranya apabila bila dah berlakunya khuluk, maka jatuhlah talak satu kepada isteri tersebut. Tetapi talak yang terjadi ini adalah talak ba'in, bukan talak raj'i. Kalau kita belajar talak raj'i, kita boleh rujuk balik kan. Contoh dalam tempoh iddah tu, habis tempoh iddah, lepas tu dah boleh rujuk balik. Tetapi kalau talak ba'in dia tak boleh rujuk balik. Dia kena kahwin lagi sekali. Maksudnya dia kena salam untuk kali tu semua. Kemudian ada mahar. Lepas tu nikah lah. Ada lafaz ijab dan kabul dalam pernikahan. Kena nikah lagi sekali. Jadi berbeza dengan talak raj'i. Kalau talak raj'i tak perlu nikah sekali. Asalkan mereka suami isteri dah bersetuju nak kembali semula jadi suami isteri, okey, mereka dah boleh jadi suami isteri macam tu. Kalau talak ba'in tak boleh nak rujuk semula. Okey, seterusnya selain itu, sekejap Ustaz ambil kat sini. Okay, ini Ustaz nak highlightkan lagi. Ni, selain itu suami tidak boleh merujuk kembali. Kerana apa? Semasa iddah, kerana khuluk adalah talak ba'in. Ni yang Ustaz cakap tadi. Yang atas ni adalah isteri berhak mengurus dirinya sendiri dan suami tidak ada hak ke atasnya bila dah lafazkan khuluk. Macam tu. Okey, yang ke isteri yang dikhuluk tidak boleh dizihar. Ni nanti awak akan belajar lah masa sekolah menengah ada. Zihar, iqlaq. Jadi zihar dengan iqlaq ni apa? Zihar ni adalah satu permasalahan dalam perkahwinan, iaitu menyerupakan isteri dengan mahramnya. Nanti mungkin kita boleh belajar pada hujung pelajaran ke nanti. Ini tak ada dalam pelajaran kita, tapi awak akan belajar dalam sekolah menengah nanti. Kemudian bersumpah tidak mahu. Ini iqlaq. Iqlaq ni pula adalah bersumpah tidak mahu menyetubuhi isterinya. Ini ada dua perkara yang nanti awak akan belajar. Kalau kita ada masa pun insya-Allah nanti Ustaz cuba masukkan. Okey, seterusnya jika berlaku kematian tiada berlaku pewarisan antara bekas suami isteri tersebut. Bila khuluk berlaku, maka bila salah seorang meninggal, mereka tidak boleh mewarisi harta antara satu sama lain ataupun harta orang panggil harta sepencarian. Sepencarian ni mereka mencari bersama. Okey, itu sahaja untuk khuluk. Selesai. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Faham kan khuluk ni macam mana? Khuluk ni adalah penceraian dalam bentuk bayaran. Itu je. Ustaz tengok dekat komen kejap. Dekat ni. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz nak pergi dekat
dekat latihan pengukuhan, hari ni kita kena cepat-cepat sikit sebab kita nak bincang pasal UPK. Okey, untuk latihan pengukuhan. Kenapa? Untuk latihan pengukuhan, dia nak soalan yang pertama adalah pengertian khuluk dari segi syarak. Jadi pengertian khuluk dari segi syarak yang panjang ni lah. Ambil yang dekat sini. Ini semua. Yang nombor 2 ni Nombor 2 ni. Okey, yang ni. Jadi ustaz dah tuliskan dekat tepi, iaitu inilah dia. Okey, inilah dia. Oh, ada typo sikit lah ni. Okay, ustaz betulkan sikit. Ini suami ni. Seorang suami. Oh, tak tukar. Okey. Suami. Okey. Seorang suami menceraikan isterinya, niyah, dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suami. Bayaran tu mesti daripada isteri tau, bukan daripada suami. Isteri yang membayar bayaran tersebut. Okey. Soalan yang kedua, apakah hukum khuluk? Ini ustaz nak minta Syafiah jawab. Syafiah cuba jawab, hukum khuluk apa? Suami yang Alif ba ke ta? Wajib, harus, sunat? tak. Ta. Jawapannya harus. Okey, betul. Jawapannya adalah ta. Okey, tanya Syafiah. Terima kasih. Jadi jawapan untuk yang kedua adalah jawapannya ta. Ustaz pakai warna biru Kalau siapa yang tak nampak ni sharing ni, awak rasa lain awak kot. Jadi cuba keluar lepas tu masuk balik. Ustaz ada je share ni, kawan-kawan awak pun nampak. Jadi soalan kedua, apakah hukum khuluk? Harus. Okey, siapa nak ambil gambar boleh ambil gambar. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Ustaz kira 3 saat. 1, 2, 3. Okey, seterusnya adalah rukun khuluk. Rukun khuluk ni tadi kita dah tengok. Yang pertama suami kan. Kemudian yang kedua, pembayar tersebut, isteri ke ataupun orang lain, dia mesti sanggup bayar. Kemudian yang ketiga, mesti ada bayaran. Kemudian mesti ada sirah. Dan kemudian mesti bud'un. Bud'un. Sekejap, saya ambil. Apa tu bunyi apa tu? Oh, Dania. Okey, terusnya adalah saya ambil dekat sini. Ini dia. Ustaz dah tuliskan, iaitu yang ketiga adalah bud'un, iaitu hak milik suami. Suami ada hak ke atas isteri tersebut. Okey, ini jawapan dia. Jadi kalau awak nak ambil gambar, nak screenshot pun boleh. Bagus Farizuddin, dia dah hantar dah tugasan dia. Baru bincang dah hantar dah, bagus. Okey, nak ambil boleh ambil. 1, 2, 3. Okey, Ustaz pergi kepada soalan yang seterusnya adalah tuliskan 2 syarat khuluk. Okey, 2 syarat khuluk. Tadi Adli ada hantarkan Adli. Adli tengok sini. Jadi, Adli ambil dekat sini, tahu Adli. Syarat khuluk ni, Adli ambil yang ni. Suami hendaklah ni. Lepas tu Adli ambil ni, isteri hendaklah yang ni. Ustaz nak yang ni. Yang 4 ni, maksudnya 1, 2, 3, 4. Tapi dia nak 2 je. Jadi ini 1, kemudian yang ini 2. Apa dia? Ustaz, tadi soalan nombor 3 tadi jawapan tak sempat nak screenshot. Okey, nombor 3 ini dia nombor 3. 1, 2, 3. Okey. Dah. Jadi seterusnya yang ini pula, yang ini ambil yang tadi tu Ustaz cakap dekat muka surat 32 ni. Ini kan Ustaz suruh betulkan kan, khuluk mempunyai 4 syarat. Ini yang pertama, Ustaz tandakan dah. Yang pertama ni. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Dia nak 2 sahaja. Jadi awak boleh ambil ni. Syarat suami dan isteri. Kemudian syarat benda yang menjadi penembus talak. Untuk
Jadi Ustaz, Ustaz tak boleh pilih lain ke? boleh nak pilih yang pendek kan Syazwan? Pilih yang ni. Syarat sirah, syarat bud'un bagi isteri pun boleh. Okay. Tapi Ustaz dah tuliskan dekat tepi ni, iaitu Ustaz dah tulis 4-4 dah. Dia ada 2, dia nak 2 je. Tapi kalau awak nak tulis ke 4-4 pun boleh. Inilah jawapan dia. Ini dia Ustaz letakkan kat sini. Boleh screenshot, boleh ambil gambar. Saya kira sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Okey, ada lagi yang mana-mana belum ambil gambar atas ke bawah, bagi tahu. Nanti Ustaz tunjukkan. Ustaz nombor 1 Ustaz. Oh, nombor 1. Okey, nombor 1 sini. Boleh? Okey dah. Okey, bagus. Tahniah. Dah Ustaz. Faris, nombor berapa, kenapa? Nombor 2. Nombor 2. Tu nombor 2 ada kat situ. Okay, Ustaz tunjuk nombor 3 pula. Nombor 3 daripada sini lah. Ataupun Ustaz ketikkan sikit. Lagi sikit. Tapi macam kecil tak nampak sangat kan? Cubalah screenshot. Nanti bolehlah awak zoom ke. Okey, jadi inilah dia. Selesai. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ustaz nak stop presenting. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan tentang pengajaran kita hari ini? Tidak. Tak ada. Ada 34 orang. Okey, bagus. Tak ada. Ustaz tengok dekat chat jap ada apa-apa tak? Tak ada juga. Okey, tak ada soalan. Maka jelaslah hari ini. Dan hari ini sebenarnya mudah je kita belajar. Tak banyak perkara yang kita tertanya-tanya. Okey, jadi yang Ustaz nak terangkan tentang UPKK pula. Okey, ini kena dengar baik-baik. Okey, untuk UPKK, okey, Ustaz share dekat awak lah. Ustaz share dekat awak. Iaitu ini je. Ustaz share dekat awak. Lulusan sikit. Okey, sini boleh. Okey, Ustaz share balik. Iaitu mana? Ustaz share sini. Windows. Ustaz, yang UPKK tu datang sekolah ke dekat rumah? Okey, dengar dulu. Okey, dengar dulu sini, okey. Sekejap lagi Ustaz cerita yang kena datang sekolah ke apa tu. Okey, sekarang ini tadi dah ada mesyuarat untuk peperiksaan UPKK, bahawa peperiksaan UPKK ni tak dimansuhkan pun. Peperiksaan UPKK ni tak ditangguhkan pun, tetap juga diteruskan. Jadi untuk sekarang ni, sepatutnya awak ada 2 tau. Okey, Ustaz tunjuk dekat awak kat sini. Itu ni dia. Ini adalah dia punya ni lah. Dia punya apa ni? Taklimat dia. Okey. Sekarang ni ini adalah surat daripada JAKIM sendiri bahawa periksa UPKK ni akan diteruskan dan telah mendapat pengesahan daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara. Jadi ini adalah jadual periksa. Okay, dengar dulu sini, nanti Ustaz jawab apa yang Syazwan tanya tadi. Pertama sekali kita ada 2 periksa, iaitu periksa lisan. Ustaz ketikkan sikit lah. Periksa lisan, kemudian yang ini periksa bertulis. Sekarang ni kita nak tengok dulu periksa lisan. Okey, periksa lisan kita akan buat PCHI. Inilah PCHI ni, penghayatan cara hidup Islam dengan amali solat. Okey, jadi amali solat ni dia banyak tahu cabang dia. Tak boleh highlight ke kat sini? Tak boleh lah, tak boleh conteng. Boleh conteng ke? Boleh, okey. Boleh conteng. Biasa tak boleh conteng. Padam balik. Okey, Ustaz conteng warna merah dah nampak sikit. Okey. Jadi untuk amali solat dulu. Amali solat ni dia terbahagi kepada banyak benda. Satu tentang solat lah. Tak boleh sampai hujung. Alamak. Tak boleh sampai hujung pula. Okey, kita buat macam ni je lah. Okey, amali solat ni ada. Yang pertama tentang solat. Kita zoom sikit lah ni. Okey, yang pertama pasal solat. Yang kedua pula pasal wuduk. Wuduk. Okey, kita ikut turutan lah. Okey, mula-mula azan. Lepas azan adalah wuduk.
Lepas wuduk adalah solat. Kemudian selepas solat adalah wirid dan doa selepas solat. Ada 4 perkara yang awak kena buat untuk amali solat ni. Okey, ada apa-apa soalan untuk amali solat? Tak ada. Amali solat tu macam mana? Amali solat tu macam mana? Ustaz akan tanya awak, Ustaz akan periksa. Sepatutnya kita periksa secara depan-depan tau. Tapi sekarang ni tak boleh. Jadi Ustaz akan buat mengikut Google Form. Google Form Ustaz akan bagi soalan dekat situ tentang solat. Contohnya Ustaz akan soal, solat ada berapa waktu? Siapa yang jawab 4 waktu salah, maka Mas potong lah. Ustaz. Kenapa ada apa kat chat ni? Okey. Ustaz. Ada orang takut. Dah. Tak apa, tak Ustaz. apa. Nanti. Ya, apa dia? Amali solat kan? Kena buat video ke apa? Tak apa. Okey, kalaulah nanti Ustaz akan minta juga video, tapi Ustaz tak minta untuk semua hantar video. Video tu Ustaz minta untuk beberapa orang je. Ustaz akan bagi tahu siapa. Sebab video tu Ustaz tak nak semua sebab nak mudahkan. Kemudian nak senang jadi semua boleh jawab UPKK ni. Video tu nanti Ustaz akan terangkan iaitu siapa yang kena tu. Video tu pun senang. Ustaz akan tunjukkan contoh juga. Video apa? Okey, contoh macam ni. Contoh yang pertama tadi Ustaz kata amali solat ni tentang azan kan. Amali solat ni tentang azan. Jadi kalau azan, kenalah buat video tentang azan. Amali solat ni tentang azan dengan iqamat. Jadi kalau lelaki, Ustaz nak minta dia azan lah. Azan, rakam video azan. Kalau perempuan, buatlah tentang iqamah. Jadi dia rakam tentang dia macam mana dia iqamat. Iqamah. Ustaz nak tulis ni. Okey. Iqamah. Yang kedua adalah wuduk. Wuduk ni Ustaz tak minta lah yang perempuan sebab aurat kan. Maka Ustaz minta lah yang lelaki. Lelaki dalam 2 orang ke makwah 1 dan makwah 2. Jadi lelaki dia buatlah cara ambil wuduk. Ustaz akan bagi video. Jadi awak ikut je video tu. Macam tu mudah. Okey, itu wuduk. Yang ketiga pula solat. Solat ni Ustaz rasa tak perlulah rakam awak solat apa semua. Jadi yang solat ni Ustaz akan buat dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk Google Form. Jawab soalan. Solat ada berapa waktu? Apa rukun-rukun solat? Apa syarat wajib solat? Itu pun boleh. Itu pun dah memadai untuk amali solat. Kemudian selepas solat pula ada doa dia kan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu pun Ustaz boleh buat dalam Google Form. Sebenarnya keseluruhan ni Ustaz buat dalam Google Form. Semua akan dapat Google Form. Yang video tadi tu cuma orang-orang yang tertentu je. Contohnya Ustaz ambil makwah 1 haizuran dengan muaz. Macam tu. Contoh. Kemudian Ustaz ambil makwah 2 adli ke, acap ke, ataupun akil harid ke, siapa-siapa. Ustaz akan ambil dalam 2-3 orang dah macam tu. Jadi mudah. Yang lain memang tapi semua diorang pun yang contoh haizuran dengan muaz, diorang pun kena jawab Google Form juga. Semua akan jawab Google Form. Video tu cuma adalah sebagai rujukan untuk yang awak buat benda ni apa semua macam tu. Itu je. Okay, faham? Dah jangan main dekat chat lagi. Okay? Ustaz tengah mengajar ni. Okay. Ustaz nak teruskan lagi. Kalau tak awak mengganggu kawan-kawan awak yang lain. Okay Faiz? Okay. Kita teruskan lagi iaitu tentang penghayatan cara hidup Islam. Penghayatan cara hidup Islam ni Ustaz dah bagi tahu dekat awak kan. Iaitu ada bahagian A. Ini bahagian A. Kemudian ada bahagian B. Kemudian ada bahagian C. Dan ada bahagian D. Jadi hari tu Haizuran dengan Muaz dia dah buat bahagian A dengan bahagian D secara online. Jadi Ustaz dah tengok, lama sangat makan masa ni. Jadi Ustaz pun fikir-fikir. Jadi caranya adalah kita buat dalam Google Form juga. Contohnya A ni tentang peradaban akhlak. Jadi akhlak dengan ibu bapa macam mana, akhlak dengan guru macam mana kan. Itu semua Ustaz akan soal dalam Google Form. Jadi Ustaz contohlah Ustaz tulis kat situ. Pilih adab dengan ibu bapa yang di bawah. Awak pun pilih. Kalau dah salah kat situ, maka markah awak potonglah di situ. Tetapi untuk makwah 1 Ustaz akan pilih 2 orang untuk dalam bentuk online juga. Makwah 2 pun 2 orang dalam bentuk online juga. Tetapi yang dalam 2 orang tu pun kena juga jawab Google Form.
Itulah. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kita nak pergi kepada periksa yang seterusnya. Periksa yang seterusnya, ini, okey, Ustaz terangkan. Yang ini, PCHI dulu, kita akan buat minggu hadapan. Okey, PCHI dulu ni, kita akan buat minggu hadapan. Okey, jadi pastikan awak baca buku tu, buku pink tu Ustaz dah bagi ke awak dah. Ustaz tulis kat situ PCHI tu kan. Jadi baca betul-betul buku tu, apa yang Ustaz dah highlightkan. Okey, Ustaz cuma dah bagi bahagian A je yang highlight. Yang bahagian B, C dengan D belum bagi. Tapi Ustaz dah terangkan dah dengan makwah 1 dengan 2 sebenarnya. Cuma Ustaz tak bagi gambar mana tu kan. Tu nanti Ustaz boleh bagi. Gambar tu Ustaz tak screenshot lagi. Tapi dah ada dalam video semalam dah. Boleh tengok kat video. Tapi tak apalah, nanti Ustaz akan bagi juga gambar. Okey, kita akan buat ni minggu hadapan. Untuk amali solat pula minggu hadapannya lagi. Boleh? Minggu hadapannya lagi satu, baru amali solat. Okey. Bila waktunya kita nak buat ni? Kita akan buat ketika waktu kelas. Ustaz akan bagi tahulah sama ada hari apa. Nanti Ustaz bagi tahu hari apa. Tapi minggu hadapan lah kita akan mula. Okey, ini 2 dulu. Okey, faham? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey, nak screenshot jadual. Boleh screenshot jadual. Okey, boleh screenshot jadual, iaitu Ustaz zoom out sikit. Okey, screenshot yang ni dulu. Yang ni dulu. Okey. Kemudian Ustaz nak terangkan dekat awak untuk 1 hingga 30 September, iaitu kita juga ada periksa hafazan dengan tilawah tau. Okey. Ini adalah periksa lisan. Sepatutnya dia macam ni. Ustaz akan bagi 2 kertas, lepas tu dekat awak tu Ustaz akan bagi, awak akan pilih lah set A ke set B. Awak pilih set A, soalan dia macam ni. Tapi sekarang ni tak ada macam tu. Okay, sekarang ni awak ada hafazan. Hafazan awak ada 15 surah. Tetapi Ustaz dah cakap awal-awal dekat awak, pilih 5 surah sahaja. Okey, apa 15 surah tersebut? Ustaz buka dekat awak, Ustaz tunjukkan. Okey, nampak tak apa yang Ustaz share ni? Nota surah hafazan. Okey. Nota surah hafazan ini, surah yang pertama adalah surah Al-Qad. Daripada surah Al-Qad sebenarnya sampailah surah An-Nas. Ada 18 surah. Surah ni surah-surah lazim ni, surah-surah yang mudah. Okey, jadi awak kena hafal yang ni. Ustaz tunjukkan. Awak hafal surah ni, awak dah hafal satu surah ni. Okey, sekarang ni dia ada 18 surah tau. Ada 18. Tapi awak cuma pilih 5 sahaja. Terpulang pada awak nak pilih apa. Ini kita dah mudahkan dah. Kalau tak, sebenarnya Ustaz yang akan pilih 5 surah tu. Tapi sekarang ni Ustaz dah bagi peluang ke awak, hafal 5 surah apa-apa je surah daripada 18 ni. Ini satu, surah Al-Qad. Bawah ni ada lagi surah Al-Bayyinah. Macam tu. Sampailah yang bawah sekali ada 18. Ni Ustaz pun akan bagi dekat awak surah ni. Okey. Kemudian awak hafal 5 surah ni bukan hafal surah ni sahaja. Awak kena hafal dia ada berapa ayat. Ustaz guna warna lain sekejap. Dan Ustaz pakai warna merah lah. Okey. Warna merah. Okey. Awak kena hafal berapa ayat yang ada. Kemudian surah ni diturunkan di mana. Ni Ustaz akan bagi. Awak cuma hafal je. Kemudian apa maksud surah ni? Surah ni tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lepas tu awak kena hafal juga perkataan-perkataan yang ni. Ni Ustaz akan tanya perkataan khairun, syahrun, salam. Okey. Kemudian pengajaran daripada ayat ni. Okey, dalam surah Al-Qad apa pengajaran yang kita dapat? Iaitu perbanyakkan beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini adalah surah yang pertama. Okey, macam tu. Okey, faham? Ada apa-apa soalan tentang hafazan? Tak ada. Saya tengah tunggu yang tulis, menulis. Okey. Okey, dah Ustaz teruskan. Tutup mic. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak teruskan. Tutup mic awak. Okey, Ustaz teruskan, iaitu ini hafazan dah selesai. Ada 18 kan? 1, 2, 3, banyaknya macam ni sampai dah 18 yang bawah ni. Okey, dah selesai. Dah faham. Jadi ini hafazan.
Kemudian tafsir Al-Quran ni pun ada juga. Tafsir ni lah tadi tu. Maksudnya apa? Surah ni diturunkan di mana? Apa pengajaran dia? Ini dia. Ini kita akan buat minggu hadapannya lagi satu. Okey. Kemudian ini tadarus Al-Quran pula. Okey, untuk tadarus Al-Quran ini adalah Ustaz ambil surah daripada surah Al-An'am sampailah tak silap Ustaz ke surah yang sampai 32 surah. Jadi antara mana-mana tu nanti ada soalan tau. Ada soalan. Kemudian Ustaz akan suruh awak baca. Contohnya surah Al-An'am. Ada daripada ayat 23 sampai ayat 25. Ustaz pun buka dekat awak, lepas tu awak pun baca. Ni online, ni kena buat online. Awak pun baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampailah, okey. Lepas tu Ustaz bagi markah lah. Kalaulah tajwid awak panjang pendek, awak berterabur. Ini patutnya baca panjang, awak baca pendek. Patutnya baca pendek, awak baca panjang. Ustaz potonglah markah tu. Potong dua. Mungkin markah dia ada 15. Banyak sangat salah. Ustaz potong dua. Maka tinggallah 5 markah ke 10 markah ke. Jadi kena pastikan awak selalu mengaji Al-Quran, baca Al-Quran supaya nanti masa periksa ni nanti awak boleh baca dengan lancar. Okey. Itulah ini untuk tadarus Al-Quran. Dan dalam tadarus Al-Quran ni Ustaz akan tanya juga beberapa hukum tajwid yang mudah-mudah aja. Ikhfa hakiki, izhar halki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Yang mudah-mudah. Wajibul gunnah ke, mat asli ke, tengoklah mana yang mudah. Okey? Jadi itu sahaja untuk yang ini pula. Ini pula kita akan buat minggu hadapannya lagi. Kita ada masa lagi sampai bulan 9. Jadi kita sebenarnya ada berapa hari lagi? Kita ada 62 hari lagi untuk periksa apa? Periksa lisan Al-Quran ni. Tinggal 62 hari je lagi nak sampaikan 30 September ni. Okay, jadi Ustaz rasa insyaAllah kita boleh habiskan. Okey, ada apa-apa soalan untuk yang ni? Ini baru lisan. Tak ada. Okey, tak ada, Ustaz teruskan lagi. Okey, dah tak apa. Okey, Ustaz teruskan lagi iaitu tentang periksa bertulis pula. Untuk periksa bertulis, awak ada berapa subjek? 1, 2, 3, ini 4. 4, 5. Ada 5 subjek. Ada 5 subjek. Kita akan belajar insyaAllah satu-satu ni. Ustaz akan masukkan memulai minggu hadapan. Kita akan belajar satu. Bila awak periksa ni? Awak periksa bermula daripada 4 Oktober. Oktober. Ni boleh screenshot, boleh ambil gambar. 5 Oktober, 6 Oktober dan 7 Oktober. Macam mana nak lakukan periksa bertulis? Ini kena datang sekolah. Waktu ni kena datang sekolah. Dan untuk taklimat lengkap pasal periksa bertulis ni akan ada nanti akan datang. Tetapi periksa bertulis ni memang kena datang sekolah lah. Tak boleh nak buat secara online. Sebab apa? Sebab benda ni dah dapat pengesahan daripada MKN dah luluskan. Dah dapat kelulusan. Jadi benda ni boleh dilakukan kat sekolah. Jadi mungkin contohlah waktu bulan Oktober ni, 4 Oktober ni, kena tak PKP, lepas tu tak sekolah, PDPR kan. Tapi awak sahaja yang akan datang sekolah untuk periksa macam ni. Macam tu. Faham? Boleh? Okey, jelas. Ada 5 subjek semua sekali tahu. Okay, Ustaz tulis kat tepi ni lah. Ustaz tulis kat tepi sini ada 5 subjek. Semua sekali ada sini. Jelas. Okey, 5 subjek. Dan kita akan belajar insyaAllah satu-satu ni. Sebenarnya semua benda ni awak dah belajar daripada darjah 1 sampailah darjah 5 ni. Awak dah belajar. Cuma kita nak ingatkan balik je semula. Tentang sirah ni daripada darjah 1 punya, akhlak, Arab ni nanti kita akan tengok balik. Buah-buahan, sayur-sayuran, anggota tubuh badan. Kan awak dah belajar masa darjah 1 kan. Darjah 2, darjah 3 semua dah belajar macam tu. Jadi cuma nak ulang balik saja. Tak ada apa-apa masalah insyaAllah. Okey. Itu sahaja. Jelas? Clear? Okey, Alhamdulillah. Jelas. Ya, Clear. Okey, jadinya itu sahaja untuk hari ini. Ustaz pun nak terangkan dekat awak. Jadi itulah dia. Ada 34 orang kan tadi paling ramai. Okey, 34 orang dah Ustaz ambil. Nak screenshot jadual dah kan? Okey semua. Okey.
Tapi apa-apa pun, semua perkara yang Ustaz tuliskan tadi tu Ustaz akan bagi. Ustaz akan bagi dekat awak, iaitu dalam WhatsApp nanti kejap lagi lah. Ustaz saya ada sekejap, apa ni, Ustaz saya ada nampak, Ustaz terpin Asyuk ke? Okey, Ustaz, saya ada nampak Ustaz ada buat kelas kat YouTube darjah 5 dan 6 kan? Tak ada. Tak ada buat kelas YouTube darjah 5 dan 6. Tak ada buat kelas. Okey, dah azan dah. Jadi Ustaz tutup pengajaran kita, kelas kita pada hari ini sampai sini sahaja. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Ustaz. Ustaz. Saya nak tanya dulu, Ustaz. Yang Ustaz ajar saya semalamnya tu, Ustaz ajar saya cara nak guna aplikasi yang macam Ustaz guna tu kan. Dah saya dah pandai guna, tapi macam mana nak addkan yang macam yang Ustaz buat tu, addkan Ustaz kan ada buat yang di sekolah tu, macam nak addkan kat alam tu. Ustaz kena dah habis ke? Mari. Tak ada di situ. Okey, Aizuran. Hai. Tutup mic jap. Okey. Okey, dia bising. Kuat sangat dengar. Okey, macam ni. Aizuran pergi dekat sini, dah buka, lepas tu ambil insert. Insert ni maksudnya masukkan. Insert ni maksudnya masukkan lah. Nak masukkan apa? Apa-apa boleh. Contohnya Ustaz suka ambil yang ni. Ustaz Aizuran nak masukkan gambar boleh, nak masukkan video pun boleh, link apa semua boleh. Ustaz ambil, biasanya Ustaz ambil kat sini, file print out.
Maksudnya nak masukkan file lah, file apa-apa. Contoh Ustaz nak ambil, masukkan file yang ni lah. Ustaz ambil file apa Sekejap, Ustaz ambil file latihan lah, latihan. Ustaz ambil file latihan kan. Contohnya Ustaz ambil file latihan hari tu, iaitu PDPR. Ustaz ambil yang ni, 27. Lepas Ustaz insert. So nanti dia akan proses lama macam ni kejap. Kemudian dia akan masuk. Sekejap Baik. Okey, dia pun akan masuk macam ni. Bila masuk macam ni boleh besarkan. Boleh besarkan, boleh kecilkan. Semua boleh buat macam tu. So jadilah macam ni. Kalau lah nak tulis, tekan macam ni. Terus set picture as background. Jadi dia dah jadi background, boleh dah tulis. Tekan apa Ustaz tadi? Tekan apa? Ni, set picture as background. Oh tekan Klik kanan, klik mouse kanan, lepas tu set ni picture klik as kanan. background. Okey, lepas tu dah buat macam ni. Okey, dah buat macam ni baru boleh tulis. Tulis apa-apa kat sini. Tapi kalau awak tak buat tadi macam tu, awak mana tadi? Awak tak buat set picture as background, awak tak boleh nak tulis kat sini. Dia tak boleh nak tulis. Tapi kalau nak boleh tulis, set picture as background. Itu sahaja. Sekejap Ustaz, saya buat Ustaz. Ustaz stop present. Apa skill dekat pasang dekat sini worksheet ini kerja hari ini insert, lepas tu tekan apa Ustaz? Tekan apa-apa yang awak nak masukkan. File print out. Lepas tu pergi dekat download yang PDPR ni, insert. Ni apa pula Ustaz? Lepas tu klik. Salah. Tekan apa? Tak boleh Ustaz. Klik kanan dekat mouse. Ada set picture. Set picture background. Dah boleh tulis. Okey. Lepas tu Ustaz macam mana Ustaz boleh buat bahasa Jawi tu? Jawi tu tulislah Jawi. Awak tak ada kot, kena install. Itu kena install. Macam mana Ustaz buat? Susah tu. Dia kena buat. Saya nak buat install apa Ustaz? Install apa? Kena install Jawi. Jawi. Kena carilah installer Jawi tu, lepas tu install. Okey. Macam tu. Kena pergi kat kedai ke, kedai komputer ke. Ataupun macam tu lah. Kena install Jawi juga Dia install pula macam mana ni? Mana boleh tak kena install? Mana? Okeylah Ustaz, terima kasih dah Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Bye. Waalaikumsalam, bye.